Terima kasih memilih kami waktu ini. Saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama Buletin Pagi 22 Julai. Murid tahun 1 hingga 4 kembali ke sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan tidak menolak kemungkinan jangkitan COVID-19 di Pusat Jagaan Warga Emas Keluang Johor berpunca daripada pihak luar iaitu pelawat atau penjaga. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, punca sebenar jangkitan masih dalam siasatan. Now the investigation is still ongoing and we want to find the root cause. And also we have locked down the area in terms of, we believe that the infection was brought in by someone from outside. And this happens in Sabak Bernam as well. When you have visitors, that's where the infection comes in. And as long, that's why it's important for us to make sure that those coming to visit old folks' home, they must be screened and make sure they are free from infection. So we believe that the caretaker or visitors might have actually brought the infection in. Setakat ini, 14 kes positif dikesan bagi kluster rumah warga emas Keluang. Ia melibatkan 11 warga emas iaitu penghuni rumah jagaan berkenaan, seorang pekerja dan seorang ahli keluarga. KKM juga sedang mengenal pasti kontak rapat dan melakukan ujian saringan untuk kluster terpapit. Dalam perkembangan berkaitan, KKM dengan kerjasama polis sedang mengesan 63 individu yang pulang dari luar negara tetapi masih belum menjalani ujian saringan kali kedua. Juga sekarang ni kita guna MySejahtera dan MySejahtera juga dapat memberi kita maklumat, iaitu kita dapati ramai juga yang walaupun sepatutnya berada di rumah tapi tak ada di rumah. Contohnya satu kes di Johor, polis datang ke rumah untuk memastikan mereka yang individu yang kuarantin ada di rumah tapi individu tiada di rumah. Jadi polis akan tangkap, akan kita bawa ke mahkamah untuk tindakan seterusnya. Jelas beliau, mana-mana individu yang menanggalkan gelang tangan kuarantin sebelum tamat tempoh pemerhatian 14 hari akan dikenakan tindakan. Mengulas penggunaan gelang tangan kuarantin pintar seperti di Hong Kong, Datuk Dr. Nur Hisham berkata, cadangan itu akan dipertimbangkan namun pihaknya juga akan melihat dari segi kos peralatan terpapit. Baik, seterusnya setelah 2 sesi persekolahan melibatkan pelbagai peringkat dimulakan 24 Jun dan 15 Julai lalu, sesi pembelajaran di sekolah seluruh negara akan dibuka sepenuhnya hari ini. Ia apabila murid tahun 1 hingga 4 telah mula kembali ke sekolah meneruskan sesi pembelajaran masing-masing hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama rakan setugas Ridwan Husin yang kini bersedia di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail II Kuala Lumpur. Silakan Ridwan. Baik, terima kasih Syira. Sebagaimana yang telah umum ketahui, sesi pembelajaran di sekolah rendah dan sekolah menengah telah pun berjalan seperti biasa dan sepenuhnya bermula hari ini. Dan pemerhatian saya di Sekolah Kebangsaan TTDI 2 pagi ini mendapati rata-rata pelajar ataupun murid yang terlibat cukup teruja dan gembira meskipun terpaksa mengikuti pelbagai prosedur garis panduan dan mengamalkan semua kebiasaan-kebiasaan baru seperti yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan kerajaan serta Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan saya tak nak banyak bercerita banyak hari ini sebenarnya Syahira, kerana saya bersama dengan orang kuat pendidikan itu sendiri, iaitu bersama saya Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama saya pagi ini. Okey, dekat sikit. Jarak sosial sebenarnya. Tak boleh dekat sebenarnya. Okey, Doktor, bagaimana dengan pemerhatian Doktor apabila turun ke sekolah pagi ini, terutamanya bagi murid tahun 1 hingga tahun 4 yang bermula hari ini? Alhamdulillah, pagi ini saya sempat melawat ke sekolah ketiga, bermula dari Sekolah Kebangsaan Sungai Besi, kemudian Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Utara, and now Sekolah Kebangsaan TTDI. InsyaAllah sejak lagi ada 2-3 buah sekolah lagi untuk melihat pelaksanaan garis panduan yang kita telah berikan kepada sekolah-sekolah. Dan Alhamdulillah, jika dilihat pematuhannya amat baik. Ya, pelajar-pelajar juga dapat mengadaptasi dengan situasi baru
di sekolah dan dengan kebiasaan baru, penjarakan sosial dan sebagainya. Dan pada pagi ini seramai lebih daripada 1.8 juta pelajar daripada tahun 1 hingga tahun 4 yang hadir ke sekolah pada pagi ini saja. So kita lihat segalanya berjalan dengan lancar. Guru-guru banyak membantu dalam memastikan SOP dapat dilaksanakan dengan baik. Bermula daripada mula-mula masuk pagar sekolah, disanitasi tangannya, kemudian diperiksa suhunya dan dibenarkan pelajar-pelajar masuk ke bilik darjah masing-masing. Seterusnya dalam bilik darjah pun jelas ada penjarakan sosial 1 meter di antara satu sama lain, dan pelajar-pelajar termasuklah pelajar di tahun 1 kita dapati mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan. Baik Doktor, hari ini bermula sesi persekolahan penuh dan pastinya cabarannya cukup berbeza dan agak sukar mungkin daripada pihak KPM sendiri dan pihak sekolah. Jadi apatah lagi dengan kebimbangan yang diberikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ekoran peningkatan kes tempatan dan penularan wabak COVID-19. Jadi bagaimana pandangan KPM dan doktor sendirilah? Dalam konteks ini kita sedar bahawa ada peningkatan kes khususnya daripada mereka yang pulang dari luar negara, dan kes-kes tempatan juga ada peningkatan seperti mana yang dijelaskan oleh KKM. Namun begitu, kami sentiasa berbincang dengan KKM. Dalam apa jua keadaan, kita sentiasa berbincang. Semalam pun saya duduk berbincang dengan Menteri Kesihatan apakah langkah-langkah yang perlu diterapkan atau perlu ditambah baik dan sebagainya untuk memastikan sesi persekolahan ini berjalan dengan baik. InsyaAllah dengan pembuatan tersebut seperti mana yang dimaklumkan oleh KKM dengan penjarakan sosial itu sendiri dah mengurangkan risiko dengan cukup banyak. Jadi kita tahu bahawa COVID masih ada di luar sana. Namun sekiranya kita dapat mematuhi SOP yang ditetapkan, insya-Allah persekolahan dapat dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Baik, terima kasih Doktor kerana sudi bersama Buletin Pagi hari ini, dan pastinya kita mendoakan yang terbaik buat semua, terutamanya Kementerian Pendidikan, para pendidik dan semua anak-anak murid yang mula bersekolah sepenuhnya pada hari ini. Dan saya kira itu sahaja cerita di Kuala Lumpur, dan apa kata kita bersama dengan Syafiqah di Perak untuk sesi persekolahan yang juga bermula pada hari ini. Silakan Syafiqah. Terima kasih Ridwan. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Meru Raya Ipoh bagi meninjau pematuhan SOP murid tahun 1 hingga 4 yang mula bersekolah pada pagi ini. Dan pemantauan saya pada pagi tadi mendapati di Sekolah Meru Raya ini ada 2 pintu masuk bagi menjarakkan murid tahap 1 dan juga tahap 2. Dan di pada pintu masuk pertama, murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 diminta beratur di pintu masuk yang di sebelah kanan saya, dan kemudiannya murid tahap 2 di pintu di sebelah satu lagi untuk memastikan mereka mematuhi penjarakan sosial. Dan seperti kebiasaannya, guru-guru berada di pagar sekolah bagi menyemak suhu murid. Dan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut bersama saya pada pagi ini, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Meru Raya dan juga YDP PIBG sekolah ini. Dan terima kasih Tuan kerana bersama dengan TV3. Tuan, boleh Tuan kongsikan bagaimana persediaan program selamat kembali ke sekolah pada pagi ini, dan juga dari segi pematuhan SOP yang dilakukan pihak sekolah sendiri? Ya, terima kasih. Kami di SK Meru Raya ini mengikut standard operating procedure yang telah dibekalkan kepada kami untuk memastikan social distancing dan juga perkara-perkara lain dipatuhi. Jadi kalau diikutkan di sekolah ini, kita telah menaikkan banner, kita menaikkan notis-notis untuk murid-murid maklum tentang perkara ini, dan mereka kena amalkan supaya kita dapat mengekanglah penularan COVID-19 ini di sekolah ni. Dan oleh kerana murid-murid ini dah buka daripada prasekolah sehinggalah ke tahun 6, jadi amalan yang bertepatan dengan SOP ini perlulah kita ambil perhatian yang serius. Ya. Pagi ini lancar semua ya, Tuan? Alhamdulillah, pagi ini oleh kerana kita ada pintu masuk untuk guru-guru, kita ada pintu masuk untuk murid prasekolah,
PPKI tahap 1 dan tahap 2, maka alhamdulillah lancar. Dan kita juga dibantu oleh PIBG sekolah ni, di mana kita punya yang dipertua PIBG yang bahagia Dr. Muhammad Tazli bersama-sama dengan kami untuk memastikan apa yang dirancang terlaksana dengan lancar lah. Kalau macam tu dari segi pihak PIBG ibu bapa juga, doktor, boleh doktor kongsikan di sekolah peranan ibu bapa sendiri bagi memastikan anak-anak mereka mematuhi SOP yang dilakukan, doktor? Okey, semasa tempoh PKP ni, guru-guru telah create grup WhatsApp ataupun Telegram kan. Jadi komunikasi itu agak berjalan dengan lancar lah. Jadi apa-apa makluman daripada pihak sekolah akan terus sampai kepada para ibu bapa. Dan masa yang sama juga kita ada info grup Telegram di peringkat sekolah sendiri. So kita akan push notification lah kepada para ibu bapa. Jadi para ibu bapa dah ready dengan mask untuk anak-anak kan. Dan kita pada hari ini juga kita menyediakan contohnya kemah daripada sumbangan PIBG disebabkan kita nak kalau contohnya kalau hari hujan, macam mana kita nak buat social distancing. Jadi kita sediakan kemah tersebut dan kita juga sediakan bantuan daripada anggota rela supaya kita dapat kawal lalu lintas dan sebagainya, sebab masing-masing baru nak belajar macam mana SOP ni kita nak pakai kan. Jadi alhamdulillah lah saya tengok hari ini berjalan dengan sangat lancar. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada pejabat Parlimen Tambun di bawah YAB MBA Perak sendiri, di mana mereka memberikan sumbangan sebanyak 300 hand sanitizer dan juga mask, 300 paket. Jadi pelajar-pelajar kat sini dapatlah sumbangan tersebut kan untuk kegunaan mereka sendirilah. Okey, baik. Terima kasih tuan. Dan saya kira murid-murid juga sudah mula belajar di kelas masing-masing, yang mana sekolah ini mula beroperasi pada jam 7.30 pagi tadi. Dan saya kira itu sahaja laporan yang dapat saya sampaikan ketika ini. Syahira. Terima kasih Ridwan dan juga Syafiqah atas laporan itu tadi. Kita beralih ke laporan seterusnya. Polis menahan 448 individu atas pelbagai kesalahan berkaitan dadah menerusi upacara khas yang dijalankan serentak di seluruh Johor melibatkan lubuk penagihan dadah di negeri itu 3 hari lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Ayub Khan Maidin Picik berkata, dalam operasi yang bermula seawal 3 pagi dan berakhir 6 petang itu, mereka yang ditahan berusia lingkungan 18 hingga 60 tahun. Turut dirampas pelbagai jenis dadah seperti heroin, syabu dan ganja serta 4 liter air ketum dan 6 pil Armin 5 yang kesemuanya bernilai RM20,989. 150 suspek yang ditahan berpotensi untuk didakwa mengikut Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam konteks membersihkan Johor daripada penagih dadah tegar, Polis Johor kini memperhebatkan tangkapan di bawah Seksyen 39C atau dadah berbahaya. Bermula pada 1 Januari hinggalah 19 Julai, pihak polis telah berjaya membuat pertuduhan di bawah Seksyen 39C ke atas 243 suspek yang merupakan pesalah berulang dan terdiri daripada 234 pesalah lelaki manakala 9 adalah pesalah wanita. Tambahnya, tangkapan adalah yang tertinggi direkodkan berbanding kontijen polis lain. Lubuk penagihan dadah juga sentiasa berubah dan penagih biasanya menjadikan rumah terbiar dan kawasan hutan sebagai lokasi. Beliau berkata demikian pada sidang media di IPK Johor berhubung kejayaan upacara khas di 13 lokasi yang dikenal pasti di seluruh Johor bermula 19 Julai lalu. Jangan jawab panggilan telefon dari nombor tidak dikenali. Itu nasihat Ketua Polis Kedah Datuk Zainuddin Yaakob kepada orang ramai agar tidak terperangkap dalam penipuan menerusi panggilan telefon. Ini susulan nilai kerugian akibat jenayah skam yang dilaporkan di negeri itu mencecah 1.9 juta ringgit sepanjang tahun ini. Wang ini jatuh ke tangan ahli sindiket. Jadi daripada 94 kes ini, kita dah berjaya menangkap 23 orang. Ini untuk negeri Kedah. 23 orang kita dah cukup. Yang terdiri daripada berbagai warga negara. Ada tempatan, ada warga negara asing. Jadi satu, kalau dari segi angka kita dah tuduh daripada
Daripada 23 tangkapan itu kita dah tuduh 9 orang. Polis negeri berjaya mengesan dan menumpaskan sindiket berkenaan hasil maklumat orang awam dan juga risikan. Rata-rata sindiket bergerak dalam bentuk kumpulan dan mensasarkan golongan pesara. Ada dalam kalangan sindiket yang turut melakukan penipuan secara bersemuka dengan mangsa melalui tinjauan dari rumah ke rumah. Beliau terdahulu hadir pada majlis Haiti bersama media di Alor Star. Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan berbincang dengan Kementerian Kewangan untuk memohon peruntukan tambahan bagi menambah mesin pengimbas yang lebih canggih di lapangan terbang dan pelabuhan negara. Ia berikutan trend yang semakin meningkat dan membimbangkan membabitkan penyeludupan dadah menerusi Korea. Sekarang ni, kalau cerita dadah ni, kita terpaksa menggunakan kaedah andaian yang sangat tinggi. Suspicious degree yang sangat tinggi, sebab daripada modus operandi yang kita kesan, mereka telah menggunakan dengan apa cara jua sekalipun yang boleh mengelirukan agensi-agensi penguatkuasaan. Terutamanya dalam kes yang lepas, sebagai contoh, mereka letakkan di dalam minuman sachet minuman susu kambing dan juga susu unta yang 3-in-1 ready made tu. Ada juga meletakkan dalam tea bag dalam bentuk sachet tea. Bermacam-macam. Setakat ini, 115 kes penyeludupan dadah menerusi Korea di Pusat Mil dan Kurir Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari pelbagai negara berjaya dipatahkan. Kastam memerlukan 70 mesin pengimbas untuk kegunaan seluruh negara. Pihaknya dijangka menerima 20 mesin pengimbas kargo pada akhir tahun ini. Selain itu, 40 anjing pengesan turut ditempatkan di stesen sempadan seperti Padang Besar Perlis, Bukit Kayu Hitam Kedah dan KLIA yang mempunyai kepakaran kepada dadah tertentu. Kerajaan berharap mendapat sejumlah besar kutipan zakat daripada syarikat selain memberi tumpuan kepada isu membantu fakir miskin serta mereka yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, ia termasuk bantuan kepada golongan sasar dalam masa moratorium yang diumum sebelum ini. Iaitu dasar polisi kerajaan dan juga perbincangan dengan bank-bank. Tapi kami sentiasa melihat dari sudut agama dan kami harap kita boleh dapat sejumlah besar daripada zakat-zakat dan kita juga akan bagi penyumbang yang besar kepada isu-isu yang terkait dengan fakir miskin dan mereka yang memerlukan, insya-Allah. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Zakat Korporat dan penyerahan sijil zakat di Putrajaya. Majlis sama menyaksikan 11 syarikat menunaikan zakat perniagaan mereka melibatkan RM12,992,923.82. Turut diperkenalkan logo pembayar zakat perniagaan selain penyerahan sijil zakat. Dalam tempoh Januari hingga Jun tahun ini, Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengutip zakat perniagaan RM58,171,023.19. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mengurniakan beasiswa Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2020-2021. Penerima terdiri daripada 11 pelajar institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. 6 penerima beasiswa berkenaan adalah pelajar pengajian ijazah Dr. Falsafah PhD, sementara 4 yang lain bagi pengajian sarjana. Setakat 2019, beasiswa Yang di-Pertuan Agong telah menaja 161 pelajar, iaitu 82 untuk pengajian di peringkat PhD dan 79 di peringkat sarjana dengan tajaan. Ia meliputi 4 bidang utama, iaitu sains dan teknologi, ekonomi, undang-undang dan kewangan Islam. Beasiswa berkenaan mula diperkenalkan pada 2006 dengan 14 sesi penawaran.
Kembali dengan laporan antarabangsa. Dua anggota Kabinet Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, mengesahkan mereka dijangkiti COVID-19. Menteri Pendidikan Milton Ribeiro dan Menteri Kewarganegaraan Eunice Lorenzoni mengumumkan bahawa ujian dilakukan adalah positif. Mereka kini mendapat rawatan dan akan terus bekerja dari rumah. Bolsonaro disahkan mengidap COVID-19 sejak 10 hari lalu dan sudah pulih di kediaman rasminya di ibu kota Brasilia tanpa sebarang komplikasi. Manakala Lorenzoni dalam siapan di Twitternya berkata, beliau berdepan gejala pertama pada hari Khamis dan mula mengambil ubat pada Jumaat lalu. Setakat ini, hanya 4 Menteri Kabinet Brazil diuji positif. Sementara itu, Menteri Api dan Tenaga Bento Albuquerque dan Menteri Keselamatan Institusi Jeneral Augusto Heleno yang sebelum ini positif COVID-19 sudah kembali pulih. Brazil, negara kedua di dunia teruk terjejas selepas Amerika Syarikat dengan kira-kira 1.2 juta kes dan 80,000 kematian. Seterusnya, angka kematian ekoran banjir di seluruh Asia Selatan meningkat kepada 200 orang selepas paras air di Bangladesh dan Nepal semakin meningkat. Hujan lebat sewaktu musim tengkujuh di wilayah terjejas antara Jun hingga September ini boleh mengakibatkan banjir, tanah runtuh dan ribut petir yang meragut ratusan nyawa setiap tahun. Pihak berkuasa Bangladesh memberitahu sekurang-kurangnya 67 maut setakat ini, manakala lebih 2.6 juta lagi terjejas selepas air melimpahi tebing sungai sekaligus membanjiri kawasan kampung sepanjang 2 minggu lalu. Daripada kesemua yang maut, 55 dilaporkan lemas, manakala 8 lagi dipanah petir. Kini situasi banjir semakin pulih, namun paras air sungai dilihat semakin meningkat di bahagian utara. Sementara itu, di Nepal pula 79 maut dan 46 lagi dilaporkan hilang selepas banjir dan tanah runtuh membadai negara itu. Kerajaan turut memberi amaran paras air akan meningkat sepanjang 3 hari berikutnya. Aksi Liga Perdana Inggeris semakin menghampiri penghujungnya. Walaupun Liverpool sudah mengesahkan kejuaraan lebih awal, persaingan sengit tetap disajikan pasukan-pasukan lain untuk mendapatkan kedudukan terbaik musim ini. Namun Arsenal yang sudah menempati tiket ke perlawanan akhir Piala FA gagal meneruskan momentum, tewas 1-0 kepada pasukan bawahan Aston Villa. Berdepan Arsenal di Villa Park, tugas berat menanti Aston Villa yang mesti menang untuk mengelak daripada tersingkir ke Liga Bawahan, dan segalanya mula memihak Villa apabila Trezeguet berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-27 merembat kencang tadukan Tyrone Mings berpunca dari sepakan penjuru. Tersentak dengan jaringan Villa, Arsenal cuba bangkit mencari gol penyamaan. Namun segalanya bagai serba tidak menjadi buat skuad kendalian Mikel Arteta. Serangan demi serangan yang dicipta tetap berjaya dipatahkan Villa dan keputusan 1-0 kekal sehingga whistle penamat memberikan 3 mata bermakna buat Villa yang kembali keluar dari zon penyingkiran, manakala Arsenal jatuh 1 anak tangga ke kedudukan 10 Liga. Dalam satu lagi perlawanan yang berlangsung pagi tadi, Manchester City menebus kekecewaan gagal ke final Piala FA dengan membenam Watford 4-0. Raheem Sterling cemerlang meledak 2 gol pada babak pertama. Ia disusuli dengan jaringan ketiga The Citizens pada minit ke-63. Menerusi Phil Foden sebelum Aymeric Laporte melengkapkan kemenangan 4-0 3 minit berselang. Sekian paparan Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan, email kami ke news@tv3.com.my. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.